Khadijah, qudwah keteguhan, wanita solehah. Dia at-tahirah, hadiah Allah dari rahimnya, zuriat mulia. Hidupnya disanjung, perginya dikenang, wanita terbaik Sayyidatina Khadijah. Harta jiwa raga, bukti kesungguhan, tak luntur semangat demi kebenaran. Sebagai istri, peneguh suami, sebagai ibu, pendidik generasi, hartawan dermawan, serikan di terbilang. Sayyidatina Khadijah, mother of believers, teacher of loyalty, a symbol of modesty. Khadijah Tahirah, the first of believers, a noble sacrifice has marked the history. Khadijah Tahirah, himmatuha aliyah, amiratul jannah, siratuha ghaliyah, sayyidatun nisa, muallimatul wafa, faltastamir faltahya, qissatuha al-mu'attara. Semangat Khadijah terus membara, semangat Khadijah membakar jiwa. Kita kelembutan, bukan kelemahan, kesantunan budi, itu kecantikan. Ayolah muslimah, teladani Khadijah, agar dirimu semulia Khadijah. Kemuliaan Khadijah, mari kita suburkan. Kecekalan Khadijah, ayo semarakkan. Tiada makna dalam perjuangan, tiada sempadan, mulia pengorbanan. Khadijah Tahirah, himmatuha aliyah, amiratul jannah, siratuha ghaliyah, sayyidatun nisa, muallimatul wafa, faltastamir faltahya, qissatuha al-mu'attara. Semangat Khadijah terus membara. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada pagi yang barakah ini dapat julung-julung kali berbicara secara online dan live, di mana saya sekarang berada di kediaman saya di Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan, dan berhubung terus dengan pihak Unit Pembangunan Wanita Negeri Kelantan. Terima kasih banyak kepada pihak urus dia Kebajikan Pembangunan Keluarga dan Wanita Kerajaan Negeri Kelantan, yang mana telah mewujudkan daurah wanita atas talian sebegini dalam keadaan kita masih lagi ber-PKP. Sekarang ni PKPP. Tak tahu lepas ni PKP benda pula. Mungkin PKP pergi, gitu lebih kurang. Kita haraplah PKP pergi lepas ni. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak sekali lagi kepada pihak urus dia, pihak pengarah program dan sebagainya, yang mana dapat ataupun melaksanakan ataupun melakukan program ataupun seminar sebegini, yang mana kita harapkan akan banyak memberikan manfaat sebenarnya kepada masyarakat, khususnya muslimin dan muslimat, sama ada yang berada di negeri Kelantan Darul Naim dan khususnya yang berada di seluruh tanah air. Dan alhamdulillah, hari ini rezeki saya bersama dengan unit pembangunan unit kebajikan pembangunan keluarga dan wanita, dan insya-Allah besok pula saya rasa seksyen yang sama bersama dengan unit kebajikan pembangunan wanita negeri Pahang, insya-Allah. Jadi moga-moga apa yang saya akan sampaikan pada pagi ini akan memberi sebanyak yang mungkin manfaat dan kebaikan kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Saya ada baca ayat tadi dalam surah Al-Furqan, iaitu ayat yang ke-74, yang mana ayat tadi bermaksud dan juga mereka yang diredai oleh Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami qurrata a'yun, perkara yang boleh menyukakan hati kami bila melihatnya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dimaksudkan di sini ialah dalam bahasa mudah, manusia perlukan kepada hidup ataupun teman. Manusia perlukan kehidupan yang berteman. Ataupun manusia itu sudah semestinya inginkan kepada pasangan. Sebab ini fitrah yang Allah telah jadikan, bagaimana Allah sebut dalam Quran, tidak bukan dia itu berpasang-pasangan. Tujuan ialah untuk dijadikan pasangan ini mawaddatan warahmatan dan juga sakinatan, iaitu cinta mencintai, kasih mengasihi,
dan mendapat ketenangan di antara mereka berdua. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, iaitu antaranya Nabi suruh kita berdoa, Allahumma ghafir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Ya Allah, ampunkanlah bagiku dosaku. Ya Allah, luaskanlah bagiku rumahku. Dan ya Allah, berkatilah aku di dalam rezekiku. Ada riwayat lain mengatakan bahwasanya datang seorang sahabat bertanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta doa untuk diamalkan. Lalu Nabi ajar hadis ini. Maka selepas hadis ini 3 benda aja. Ampunkan dosa, luaskan rumah tanggaku, yakni bahagiakan rumah tanggaku. Yang ketiga ialah berkatilah rezeki yang kau berikan kepadaku. Lalu sahabat ditanya, itu sahajakah ya Rasulullah? Maka jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang kita mahu atas muka bumi ini? Dosa yang terampun, rumah yang luas, yakni kebahagiaan, sama ada fizikal rumah atau spiritual rumah ini bahagia dalam rumah tangga. Dan yang ketiga rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu harapan yang saya yakin semua manusia, ya, semua orang, ya, seluruh dunia ni nak benda-benda macam ni. Dosa terampun. Dosa terampun. Di mana-mana sekalipun dosa terampun, pergi mana-mana dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rumah tangga kita ni rumah tangga yang luas. Sama ada fizikalnya rumah itu sendiri, sama ada spiritual ialah kebahagiaan. Sebab bahagia ni bukan boleh kita nak beli, bahagia bukan boleh kita nak mewarisi, tidak, tetapi bahagia ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya tidak lain tidak bukan, iaitu berkatilah bagiku rezeki yang kau limpahkan kepada aku. Sebab rumah tangga yang baik, rumah tangga yang bahagia tidak lain tidak bukan boleh rasa bahagia dengan harta yang mewah. Bukan boleh rasa bahagia dengan orang kata apa, kereta yang besar, kereta yang mewah. Ataupun gelang emas, rantai dan sebagainya. Dia kemewahan, tidak. Tetapi semua ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas keluarga tadi ni yang terampun dosa dia. Ya, keluarga yang dimaafkan oleh Allah. Keluarga yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapat keberkatan. Dan keberkatan ini dalam bentuknya bernama bahagia. Ini saya ulang balik. Berkat tak boleh beli. Ya, berkat tak boleh beli. Tetapi berkat di sini ialah satu curahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau pun gaji dia sikit, gaji dia mungkin 1,500, anak lebih kurang 5 orang. Anak lebih kurang 7. Ada orang kadang-kadang gaji 1,000. Anak sebelah. Gaji sikit aja. Tapi anak sebelah. Ada anak 12, anak 13. Tetapi bahagia. Tak rasa sempit hidup. Sebab apa? Sebab mereka ini diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka macam mana nak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka sentiasa melaksanakan yakni syariat atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak berani untuk melakukan kemungkaran dan kemaksiatan atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah curahkan keampunan. Yang keduanya, Allah curahkan apa? Keberkatan dalam rumah tangga. Rumahnya walaupun nampak kecil, rumah kecil tetapi rasa luas pada kehidupan mereka. Allah berikan benda ni ketenangan. Kerana sebelum Quran, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu untuk dirasakan pasangan ini mereka tenang. Ya, tenang sesama sendiri, sama anak-anak, bersama keluarga, isteri dengan suami, dengan suami, suami dengan isteri. Siapa bagi benda ni? Tidak lain tidak bukan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk mendapat ketenangan dalam bahasa mudahnya. Dan yang ketiganya, dalam keadaan orang yang dosa terampun, ya, dijauhkan oleh Allah daripada dosa-dosa. Maksud dia Allah ampunkan dosa, orang itu punya free. Hidupnya adalah keadaan yang bersih. Maka Allah tak mustahil bagi Allah. Tidak mustahil bagi Allah. Allah berikan rezeki yang diberkati, iaitu rezeki yang
Kalau dapat sikit, tapi rasa banyak. Kalau dapat banyak, orang boleh merasakan rezeki dia tersebut. Subhanallah. Inilah dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat, tuan-tuan, para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak kupas tentang persoalan di mana dalam bahasa mudahnya bagaimana kita nak melahirkan rumah tangga yang bahagia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lahirkan, kita boleh buat, kita boleh create, kita boleh build up our family, our parents. Kita boleh cari, kita boleh orang kata fikirkan bagaimana kita nak mendapatkan kebahagiaan atau keberkatan dalam rumah tangga. Yang pertama, kalau kita lihat, subhanallah, ya. Berarti saya ulang balik, bahagia bukan kerana duit banyak. Bahagia bukan suami ada kata mewah. Ya. Bahagia bukan isterinya gelangnya daripada lengan tangan Kelantan kacak pun lengan lah ni, tangan ni lengan sampai ketiak. Sampai melekat kat bulu ketiak ni. Contoh begitu. Bukan itu, ya. Kadang-kadang ada isteri yang dapat lengan, dia nak sampai ke leher pula. Dia nak sambung sini, ikat kepala, sambung belah kiri, belik kat perut, kemudian pakai kaki. Dia tak nak cukup. Sebab apa? Bahagia ni bukan boleh dibuat dengan benda yang berbentuk uang, bentuk barang kemas dan sebagainya. Tetapi datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang sahih, iaitu satu hadis dalam bahasa mudahnya, bagi mereka yang sedang mendengar ni, nama mereka adalah ayah dan mak yang ada anak dara. Ayah dan mak atau atuk, nenek, tok ki dan sebagainya yang ada cucu. Cucu perempuan, contoh dia. Maka Nabi SAW sebut, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Hadis ni makruf. Saya yakin Tok Guru di negeri Kelantan sebagai serami Mekah, ya, saja je sahabat-sahabat daripada unit pembangunan kebajikan wanita dan keluarga di Kelantan ni saja panggil saya untuk berbicara. Sebenarnya ramai lagi sahabat-sahabat saya berada di Kelantan. Alaikum, terima kasih banyak saya ucapkan, ya. Maksud sini ialah apabila datang seseorang, ya, meminang anak perempuan kamu. Meminang yakni anak perempuan kamu, kemudian kamu tengok dua benda je. Yang pertama, kamu redha akan agamanya dan kamu redha akan akhlaknya, maka kawinkanlah dia. Dua benda je. Asas kebahagiaan dah jelas, terang, yang kata apa, yang dah yang terang lah, yang jelas, iaitu kalau kita nak cari menantu kita, nak cari pasangan kepada anak kita, yang pertamanya ialah kalau kamu tengok dia dari sudut agamanya bagus, yang kedua dari sudut akhlaknya baik, maka kawinkanlah dia dengan anak kamu. InsyaAllah akan selesai masalah nak dapat bahagia ke, nak dapat berkat dan sebagainya. Habis Ustaz, gaji tak kira ke? Kira gaji, bukan tak kira. Kira gaji. Pendapatan kena fahamlah. Tetapi itu bukan keutamaan. Saya ginilah, saya kalau cerita bab saya ini pula, kan macam kita baik sangat. Tidak, tapi pengalaman saya. Saya berkahwin isteri saya, baru ni 28 hari bulan 5 merupakan ulang tahun perkahwinan kami, Jubli Perak, kali yang ke-25 tahun. Masa saya berkahwin dengan isteri saya, gaji saya hanya 300 riyal. Ya, 300 riyal. Ngaji pondok di Selangor ni, pondok biasalah, bukan sekolah kerajaan. Moga kita klik daripada Pakistan, terus mengajar di situ pondok, 300 riyal. Kahwin dengan isteri saya pun gaji masih 300 riyal. Ini contoh dia. Ya, kalau dalam bahasa mudahnya, Allah nak makan apa 300 riyal ni. Nak makan apa? Kepala kita ni duk set our mindset ni. Allah 300. Kan daripada orang makan apa 300 riyal. Cukup ke? Saya ada motor buruk CB 100, masih saya ingat lagi CB 100. BCA, bersih cekak amanah. Ingat lagi plat pasal BCA dia bersih cekak amanah. Jadi saya pakai motor buruk je. Rumah saya rumah biasa, rumah susah lah, rumah buruk, rumah
ataupun sempit lah. Saya ingat rumah saya tu, ingat lebih kurang luas living room tu lebih kurang 8 kaki kali 8 kaki. Kecil je ruang ni. Bilik pun lebih kurang begitu juga. Kemudian hak panjangnya dapur sebab asrama sekolah, kediaman guru yang dah tinggal lama, saya pun duduk situ. Jadi dalam bahasa muda orang kata, macam mana lah Ustaz Asri nak pergi makan betina dia gaji kata, ya dia kata mustahil kata. Zaman law ni, contohlah zaman ni 1995, 95. Jadi nak bagi dalam bahasa mudahnya, kata arwah bapa mertua, ya, kata moga-moga tak apalah, mahar mas kahwin pun 3,000 riyal waktu itu. Kan, dia orang minta sekian-sekian, minta diskaun dapat 3,000 riyal. Kemudian kata ayah nama tu arwah ghafarallahu lahu, dia kata tak apa, dia kata rumah saya nama Siti Hawa. Tak apa Hawa kata dia. Nanti moga-moga kita ni meringankan bebanan orang lelaki ni, ya, moga-moga nanti dia akan berikan kamu kesenangan. Masya Allah, kan, Masya Allah. Jadi kenapa? Sebab ayah dia nampak tak apa dia gaji tak mahal, tapi dia kata ni ustaz ni, insya-Allah moga boleh bimbing awak, boleh bawa awak. Maksud dia nak beritahu pada dia, bila datang seorang lelaki meminang anak kamu, kamu tengok agamanya bagus. Excellence. Yang kedua akhlak. Sebab apa Nabi sebut tak sebut agama saja, akhlak saja? Sebab dua-dua benda ni penting. Ada orang ada agama, tapi agama panah barang. Bila kecek nak maki orang je. Bila kecek nak maki orang. Ada juga. Dai ni kita legan. Tinta. Dai tinta. Macam ulas sedum kikobra tu kan. Jadi tapi bila dia kecek dengan orang, bila dia tegur orang, bahasa dia bahasa yang punah. Bahasa macam, bodong, gitu. Kan. Buta mata, tak nampak benda ni. Tapi dia orang yang ada agama. Tapi akhlaknya fail. Akhlaknya gagal. Jadi macam mana kita nak tahu? Kita tahu lah seorang lelaki meminang anak kita. Kita tahu insya-Allah, kita risik orang. Ada budak ni, budak jantan ni, budak lelaki ni, kampung sebelah ni. Dia nak anak kita, suka anak kita. Jadi kawan nak tanya demo lah, macam mana agak-agak demo tengok molek ke budak tu punya akhlak dia. Wah ke budak tu, dia kata budak tu semaya kuat. Maya kuat, mu tengok dahi dia tu tenggelam terus. Pecah tu lah dahi tu. Sebab apa? Sebab kuat semaya. Kemudian surah masjid ni bagus budak dia. Akhlak dia bagus dengan mak ayah dia bla bla. Jadi kita dengar masya-Allah. Fazawijuhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kahwin dia. Kahwinkan dia dengan anak kamu. Lalu Nabi pesan, barang sesiapa tak buat benda tersebut, dia mari minang anak kamu, ada akhlak, ada agama, kamu tolak. Sebab pitih gaji dia tak banyak. Sebab gaji tak banyak. Dia mau nak bertikar, nak makan apa, duduk rumah kotak, makan ikan kurung. Tapi ikan kurung, ikan sardin. Rumah kita makan ikan siakak, makan ikan senohong, gelama ikan duri, boleh makan belakang. Nikah dengan dia pun anak dara kita nanti nak makan kapal. Kita duduk main gitu. Sebab kita nampak, bahagia tu, kaya itu ialah dengan wang ringgit yang banyak. Itu salah. Kata Nabi kata, fazawiju illa taf'alu, melainkan kalau siapa tak ikut cakap Nabi, tak ikut perbuatan yang aku suruh ni, takun fitnatun fil ard, pasti akan berlaku fitnah di atas muka bumi, dan wafasadun arid, maka kejahatan yang amat jelas. Nampak tak sampai peringkat macam tu. Sebab itu kahwin ni bukan untuk sehari dua. Waktu tu cuba tengok bagaimana kan. Kahwin ni bukan benda sehari dua. Kahwin bukan setahun 2 tahun. Sebab itu seorang lelaki nak jadikan suami anak kita, seorang lelaki nak jadi bakal menantu lelaki, ya, kita, untuk anak kita, anak perempuan kita, maka the important thing ialah agama tu letak nombor 1. Ra'sul amri al-Islam, kata Nabi SAW. Kepala bagi semua urusan adalah Islam itu sendiri. Agama itu penting, subhanallah. Ya, itu antara dia. Kemudian Nabi sebut pada antara ialah disebutkan pada takun fitnatun fil ard wa fasadun arid, mungkin berlaku kejahatan yang besar, kerosakan yang besar, kerosakan yang jelas di atas muka bumi ini. Kenapa? Kerana kamu menidakkan seorang lelaki yang ada agama, yang ada akhlak dia. Subhanallah. Ini kita kena ingat. Jadi jangan menyesal tuan-tuan, ya, orang yang tidak memilih agama dan akhlak nombor 1 dalam menjadikan dia menantu atau suami anak kita, jangan menyesal di kemudian hari.
Dia kena ingat. Lepas tu kita kenapa akhlak penting? Betul. Akhlak kadang-kadang ada juga lelaki ni dia kahwin dengan anak kita, lepas tak balik rumah kita dah ada juga. Akhlak tak ada. Dia kata mu kahwin dengan aku kan? Tu balik rumah pak mu apa? Mu dia kena ikut aku. Mu dia kena ikut kawan. Dia jadi macam dia biasa macam je. Jadi kenapa? Sebab ada agama tapi akhlak tak ada. Kan nampak nak kena ingat. Suami yang suami yang baik ialah agama dia ada akhlak. Dia kata bang, kita nak kelik rumah ayah kita, betul kita tak usah. Tak boleh kelik lah. Kelik kan ni kalau abang nak hantar ke nak suruh driver hantar. Ada driver. Ya. Nak suruh abang hantar ke ataupun nak kelik dengan driver hantar atau tidak make gerak car dan sebagainya. Tak apalah abang, nanti kita boleh bawa sendiri kereta balik kampung, senang lah nak tolong kau nak beli apa kat pekan tu untuk mak ayah kan nak makan ke apa ke. Boleh lah, siapa salah lah. Abang ni moga dia kata saya faham je lah sebab sibuk kan businessman ni. Dah. Lepas tu kita faham suami kalau sibuk macam mana dia tak boleh nak balik, dia ada agama, dia ada akhlak, dia tak halang isteri dia balik. Suami tak guna gosok veto. Mu tu, mu selalu. Hak tadi saya, malam kahwin saya. Saya adik darling, terguling habis dah kalimah tu. Mu tu, nikah dengan aku ni, mu kena ikut dengan aku. Di mana tok laki mu, di situ mu. Tak je, mulut muncung macam tipu tu. Anda nak kena faham. Tuan-tuan. Sebab itulah, dalam bab-bab ini, carilah mereka yang ada agama dan ada akhlak. Ya kan, itu antara dia. Yang keduanya ialah, iaitu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, bagaimana pula bagi mereka yang nak cari menantu perempuan. Kan? Kita ulanglah banyak hadis ni belana dah Kelantan, orang Kelantan kacak belana dah. Banyak sangat ada tok-tok guru kita duk kacak benda-benda sama. Cuma saya nak ulang balik. Sebab tajuk kita antara berkait dengan rumahku syurgaku. Kita itu basic dia. Soal ni dia punya main kita nak bincangkan tajuk dia hak besar tadi ni. Tapi sebenarnya yang basic tak boleh tak buka ialah tengok dua hadis ni cukup dah. Sahabat-sahabat, tuan-tuan, para penonton yang sedang menyaksikan live pada malam pada pagi ini, fikir semula. Di mana silap kita hari ini? Kenapa berlaku porak-poranda dalam rumah tangga? Hak cerai, hak lepas cerai tu tolaklah benda-benda dah takdir ke Allah SWT. Usaha hak cerai orang tu kenapa dia bercerai? Kenapa? Apa sebab punca hak cerai ni? Hak tino hak lelaki ni cerai. Kadang-kadang kahwin setahun, 2 tahun, 3 tahun cerai dah. Nenek moyang kita kahwin sampai 30-40 tahun, tak ada masalah. Ini contoh dia. Kenapa? Sebab tu asas utama kita yakin kemungkinan besar basic dia. Ya, basic dia, asasnya yang kita tidak letak sebagai tunjang untuk menjadikan rumahku syurgaku dan sebagainya. Yang keduanya kata Nabi SAW, iaitu tunkahul mar'atu li arba'. Orang perempuan itu dinikahi atas 4 benda. Ni Nabi tak kata tak boleh 4 ni, buatlah tak ada masalah. Nabi kata selalunya wanita itu dinikahi kerana 4 benda, 4 perkara. Yang pertamanya liha kerana kecantikannya. Allahu Akbar. Itu biasa standard lah. Ustaz Aslih hak muka hak tak comel gini pun kita cari hak tina comel. Dapat isteri saya alhamdulillah lah comel pada pandangan mata saya lah. Mata tuan temu kita tak sama dengan mata saya. Itu sifat biasa wanita itu dinikahi kerana 4 perkara. Tak say orang muka belik-belik itu. Nampak tak? Muka gitu, tengok muka garang kan, takut ke kita dibuatnya. Itu sifat biasa. Nabi tak larang. Dinikahi wanita atas 4 perkara, 4 benda. Iaitu yang pertamanya ialah liha. Apa nama ni? Disebut sini pada antaranya ialah li jamaliha, kerana kecantikan dia. Cantik, kerana cantik dia. Cantik mak seronok kita kan kalau dia mana-mana tengok macam je comel tino dia. Dan kan kita pelik kan seorang suami yang suka bawa isteri dengan niat nak tunjuk dekat orang isteri dia cantik. Tu tak lamalah tu. Tak lamalah perkahwinan dia. Tengok muka tok laki tu macam ikan jurung. Macam muka dugong. Orang tino dia comel. Kan comel. Cantik, beautiful. Bak suami dia beautiful. Kan? Contoh dia.
Mana-mana suami yang suka memperagakan isteri depan khalayak ramai, biar moga-moga orang ramai tengok, oh comel bini dia. Dia adalah suami yang bloodful walaupun isterinya wonderful or beautiful. Ingat. Tak lama. Bagi saya tak lama. Saya pengalaman tak lama. Yang keduanya ialah, iaitu disebut sebagai keturunannya. Keturunannya. Keturunan yang mulia, keturunan yang hebat-hebat dan sebagainya. Ya, itu standard. Sebab apa? Tengok dia ni anak siapa, ni anak siapa. Ni contoh dia, contohlah. Nabi tak larang, saya ulang balik, Nabi tak larang benda ni. Nabi Nabi tak sekat benda-benda macam ni. Kahwin lama tak ada masalah. Ya. Yang ketiga iaitu insya-Allah keturunan hebat-hebat ni. Yang tiga pada dia iaitu tentang harta benda dia banyak. Muka tu tak comel mana. Muka tu biasa-biasa. Tapi gaji dia sebulan dekat 10,000 ya. Siapa tak say? Gaji dia 11,000 ya. Muka tak cantik mana, tapi harta dia banyak. Jadi dia kata kalau mau kahwin ni pun susah. Kahwin kerja ni majlis bandaran aja, kerja majlis perbandaran, majlis daerah aja, majlis jajahan aja, cuci sapoh. Kutik sapoh, kutik tai, kutik najis. Dapat dia kaya, puas lah kahwin. Boleh tupai naik kereta dia, kereta besar dia. Orang macam ni pun susah. Nabi tak seulang dia, Nabi tak larang. Tapi selalunya orang macam ni dia tak lama perkahwinan dia orang. Tak lama perkahwinan dia orang. Yang ketiganya, yang keempat ialah walidiniha, berkahwinan itu dengan orang perempuan tadi berdasarkan kerana agamanya. Empat benda. Empat. Cantik, keturunan, harta dan agama. Nabi kata fitrah macam itulah sifat orang perempuan nak kahwin dengan dia. Itu. Dan Nabi tak larang. Nabi kata jangan kamu kahwin dah, Nabi tak larang. Tapi Nabi pesan, fasfar bizatid din taribat yadaka. Fasfar bizatid din taribat yadaka. Maka peganglah kamu, pilihlah kamu wanita yang beragama. Tengok kan, relate dengan lelaki pun dia suruh pilih agama. Peganglah wanita yang ada agama, taribat yadaka, kekal bahagialah kamu. Nah, bukan salah ambil hak comel, tak salah, takut jadi benda lain. Hak tu lelaki buat silap sikit aja bergaduh semua. Dia kata abang ni, kata kalau apa nama ni, kalau abang lepas kita ni, lepas cerai saya tak masalah, banyak hak jatuh suka kita lagi. Nampak tak sebab dia ni beautiful. Suaminya swimming pool. Ni nak kena faham tuan-tuan sekalian. Ya, sebab tu Nabi kata nak kahwin cari agama. Walaupun kata ada orang kata walaupun hidungnya tiada. Tahu? Hidung tak nak. Sengau. Kan? Kan? Tapi Masya Allah, ada agama. Pakaiannya molek, ikut syariat, solat tak tinggal. Sebelum duduk kopi dah siap dah. Sebelum tidur tu aircon dah buka dah. Tengok. Nak minta sayang baju sampai belum sebut baju sampai dah. Tengok, tapi senyap. Amal nak kan. Tak apalah senyap. Tapi yalah kita faham yalah tu kan. Tapi nak diberikan satu contoh sampai peringkat dia macam tu. Ni. Ya, supaya peringkat carilah yang ada agama. Subhanallah. Ini kita kena ingat ya. Walaupun dia sengau, tetapi dia ada agama. Itu peringkat macam. Sebab apa? Sebab pentingnya bila ada agama. Saya cari, insya-Allah saya berdoa masa di Pakistan dulu. Isteri saya mengajar agama. Isteri saya sekarang ni, alhamdulillah, dialah yang 99% tu dialah yang mengajar Quran anak-anak saya dulu. Sebab kita sibuk luar, duk cara luar, masyarakat luar, kuliah dan sebagainya. Jadi isteri tu senang kita boleh minta tolong dia, ya, dalam bahasa mudah kan satu lagu pada
Isteri cantik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati. Kan? Apa lagi? Lupa aku tadi kan. Saya pun lupa dah. Dia umpama tongkat si buta, bila tiada satu kehilangan. Dia umpama, kan ada lagu tu kan, lagu nasyid tu kan, kepada Rabbani, sahabat saya arwah Yarham Ustaz Asri Rabbani. Maksud dia umpama isteri macam tongkat si buta, kalau dia tak ada, suami leadership tu akan runtuh dari sudut kepimpinan dia. Tak mustahil, kan? Tu antara dia. Tu antara dia. Jadi disebut dalam hadis ni bahawasanya, tuan-tuan sekalian, iaitu kita akan panjang kita bincang insya-Allah pada pagi ni kalau kesempatan masa. Sebab itulah bagi kita bila dah ada agama ni, asas tu dah ada dah. Bagi kita bila dah ada akhlak ni, asas tu dah ada dah. Insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan sekalian, buatlah macam mana pun, insya-Allah akan berlakulah 4 perkara dalam rumah tangga nak lahir rumahku syurgaku. Kan? Bila ada akhlak, isteri ada agama, suami ada akhlak, ada agama, insya-Allah akan mudah berlaku 4 perkara. 4. Menempat. Ni, silap pula gini kan, 4. Sini. 1, 2, 3, 4. Yang pertama apa? Ta'aruf. Kita akan mudah saling kenal mengenal. Bila ada agama ni, kita kenal dah. Kenapa? Isteri ini adalah amanah Allah. Suami ini amanah Allah. Ada agama selesai masalah. Kenal mengenal. Dia kata nak cinta macam mana, tak kenal lah dia ayah, pok, kan. Contoh dia, dia duduk beritahu maklumat kawan saing dia kata, aku tak kenal, pok aku lah, suka sangat berjatan tu, aku tak kenal dia. Kan. Tapi bila dia ada agama, serahlah, baik pada bapa, baiklah pada kita. Memoga Allah berikan saya suami yang baik. Ni, kenapa? Hak ni. Hak iman ni, hak Islam ni, hak agama ni, akhlak ni dah ada dah. Selesai masalah. Yang keduanya tafahum. InsyaAllah, rumahku syurgaku sungguh. Bila agama ada, akhlak ada, dia saling faham, memahami di antara satu sama lain. Itu antara dia. Yang ketiganya ialah at-tasamuh, berbudi bicara, bertolak ansur. Itu antara dia. Dan yang keempatnya ialah at-ta'awun, sentiasa tolong menolong, bantu membantu di antara satu sama lain. Ini pun kita kena ingat tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Ini antara dia. Sebab itulah kalau kita lihat rumah tangga ni, bila ada 4 tu ni, ta'aruf kenal perangai lah. Kan? Tok lelaki kenal perangai isteri dia, isteri kenal perangai suami. Bila kenal perangai ni, kenal masalah, nombor 2, dia memahami masalah orang. Kan? Kena faham soal. Bila dah kenal sifat dia, sikap dia, maka kena faham. Kan? Bila kita mudah faham, maka kita akan mudah bertolak ansur. Ni, tak ada benda ni, 4 benda ni kalau tak ada, punah rumah tangga. Rumahku neraka aku jadinya. Tak usah balik rumah. Tak usah balik rumah. Sebab apa? Sebab panah. Balik rumah je bergaduh. Balik rumah nak bergocok. Ini kerja dia. Kerana rumah dia bukan syurga dia, rumah dia ada neraka dia. So, ulang balik. Bila agama ada, semua molek, akhlak semua ada, maka ada persoalan ta'aruf ni mudah kenal. Ya, mudah kita buat. Yang kedua, bila dah kenal perangai tikah laku pasangan kita, insya-Allah di sana memahami. Ya. Suami dia kenal suami dia lelah. Suami dia lelah, Asma. Bukan nama orang Asma, Ustazah Asma. Bukan itu lain, itu nama Ustazah Asma. Asma ni lelah. Tak tahu Kelantan kacau apa, lelah lah. Jadi lelah. Isteri kenal suami lelah. Atau suami kenal tahu isterinya semput, Asma. Maka kalau isteri kenal suami dia lelah, maka isteri ni dia tak akan selalu bagi makanan-makanan yang menyebabkan atau memudahkan datang Asma. Sebab apa dia faham benar dia dah? Kenapa dia faham? Sebab dia kenal. Kalau kenal dengan faham ni, dua benda tak boleh pisah. Ini kena ingat. Ya? Jadi bila suami dia, ada orang isteri ni, tak boleh gurau benda-benda pelik-pelik. Oh, isteri cepat marah. Kena faham lah. Kenapa? Ada suami tak suka kalau
dia buat benda baik dengan orang lain, isteri dia cerita keluarga, dia tak suka. Bila dah kenal, jangan nak cerita kebaikan suami pada orang lain. Nampak? Ada suami macam tu panggil dia. Suami dia derma, isteri dia baguslah suami. Suami kita tu Mek. Oh ni kita mana cerita ke Mek. Kawan tak suka. Jangan cerita pas ni. Bila dah kenal, dia faham suami tak suka, jangan buat. Isteri yang baik, benar suami tak suka, jangan dah buat. Nampak tak? Ini contoh dah. Hak tiga, bila dah kenal, bila tahu, faham. Nombor tiga apa dah? Boleh baca langsung. Tak langsung. Saya tak makan petang. Isteri saya tak makan petang. Isteri saya makan petang. Saya makan petang. Ataupun saya suka durian. Isteri saya tak suka durian. Bila kita tolak langsung, maka tak payahlah kita ni nak beli buah durian, duk balik rumah. Saya tahu dah kita tak suka, makan luar. Atau ajak anak-anak pergi makan kat luar. Kenapa? Beri bercara. Kita seronok nak menikmati buah durian, Musang King, Puteri King, Queen King, King Cow, King Nam dan sebagainya. Ya, contoh dengan. Tapi kerana kita memahami, kita kena isteri tak suka, kita apabila dia bangun, dia nak mutah. Nak mutah. Bukan mutah mengandung. Itu cerita lain. Mutah buah durian. Kemudian yang ketiga apa dia? Kita budi bicara. Tak langsung. Nombor tiga, tak langsung budi bicara. Tak langsung budi bicara. Allah tak apalah. Kita nak kata, abang nak makan. Kita kecil anak-anak kita. Abang nak makan. Kok nak makan durian? Makan? Ajar kita keluar. Berita Mak kata kita nak pergi makan hantar. Kita keluarlah pergi makan durian. Lebih kurang. Dan isteri ni pula faham. Isteri boleh faham yang suami dan anak minat durian. Janganlah marah pula. Makan durian awak durian. Botoh kita. Awak kerja makan durian. Makan. Jangan duk keliling rumah sebulan. Oi. Garang sangat. Sebulan makan durian. Nanya suami tu. Mati bunuh diri dibuatnya. Kan? Maksud dia, baiklah suami tu tak bawa buah durian main rumah. Kita pandai-pandai lah tutup muka ke apa ke makan sekolah. Atau ambil wig minyak panas. Buh kat teling hidung ni. Biar kelucuk lubang hidung ni kan. Biar nampak bau minyak serai wangi sokmo. Bau minyak buah pala sokmo. Kan? Sebab nak pertahankan. Sebab kena nak berbudi bicara. Nombor 4, tolong menolong. Kan? Ada orang, suami dia gaji sikit, isterinya gaji banyak. Ada orang, isteri dia gaji banyak. Isteri gaji 8,000. Tok laki dia, suami dia gaji 2,500. Kalau capur 10,500. Maka dia saya kata apa? Tanya, bang, abang kat dekat mak di rumah mak abang ada tak bagi duit dekat mak? Ayah mak ada lagi, ayah saya ni mak ayah tak ada dah. Kata isteri ni duit banyak pergi banyak. Kenapa tolong menolong? Buat apa tanya gitu? Adalah kata saya gaji tak mahal. 2,500 aja bayar batingan 1,000. Ada kadang-kadang bagi tak apa. Mulai bulan ni saya nak hulu, nak derma, nak sedekah ke mak, nak bagi hadiah ke mak atau ke mak 2,500 sebulan. Tak payahlah. Kata kawin piti tak apa. Kawan mak bukan nak bakar sangat piti. Kata dah tak apalah. Kata kita nak beri ke mak. Kerana mak ni lahir ke abang suami kita. Oh, tak jatuh gentembum jatuh ke latar. Kan? Kita nak beri ke mak sebelah 250 pun dah sikit sangat. Tak banyak, sikit sangat. Tak jejah pendapatan bulanan kita. Kata dia. Saya bagi 250-300. Bagi nama ikut mak atau mak. Saya bagilah ke mak. Kenapa? Kenal. Tahu. Susah keluarga. Makasihlah dia kata abang jadi suami kita. Kan? Kita menikah dengan abang umur dekat 40 dah. Anda retu dah. Dah tua, anak dah tua. Makasihlah abang. Umur abang baru 35. Muda pada kita 5 tahun. Tolong menolong. Agak-agak saya tanya para penonton sekalian, bahagia tak? Cuba jawab dalam komen. Bahagia tak saya punya point tadi ni? Bahagia. Sebab tu bila Nabi kata Allahumma ghafir li dhanbi wa wassi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Doa dalam hadis Tirmizi tadi, Allah. Saya berdoa tiap-tiap dalam solat saya berdoa. Hadis tu saya doa tiap-tiap solat saya. Sebab rumah tangga kita tak tahu sampai bila. Tapi kita seolah mempercantik, memperkemaskan, memperelokkan rumah tangga kita. Bodoh kalau mana-mana pasangan. Kalau kau kahwin nak kahwin setahun je, lepas tu nak cerah. Memang gila lah untuk lelaki tu, orang betina tu.
Pelik-pelik. Binatang hak beruk lautan berkejut. Orang kata, "Wan, no, jatuh ni begini." Hak beruk boleh kecek lautan. Benda pelik. Semua orang kahwin nak kekal sampai dengan kami berdoakan kamu bahagia til jannah. Nampak tak? Sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah 4 benda ni hak melahirkan rumah tangga bahagia, rumah ke syurga ku ni, tengok apa kita kena buat. Saya akan sebut dalam masa lebih kurang yang ada ni. Pejar celek dah 46 minit dah. Cepat masa berlalu. Tengok. Nama suami ni. Nama suami. Bagi tak ke lelaki. Saya akan hak suami pun saya bagi. Hak lelaki, hak orang perempuan pun saya akan bagi insya-Allah. Saya rasa poin yang sama juga saya akan bentangkan pada besok pagi jam yang sama juga kepada unit pembangunan wanita, keluarga, kebajikan wanita keluarga di negeri Pahang insya-Allah pada besok hari. Tengok apa dia. Dalam rumah tangga ni ada negatif, ada positif. Saya ulang balik. Dalam rumah tangga ni ada baik, ada buruknya. Tidak ada orang yang perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Baik isteri, baik suami. Dia ada kekurangan. Kadang-kadang suami lebih, isteri kurang. Kadang-kadang suami kurang, isteri lebih. So, 4 benda tadi ni kenal, faham, betul ansur, tolong menolong akan menyelesaikan masalah kurang dan lebih salah dan betul tadi ni. Kombinasi, maksud dia kita ni kata Nabi kan al-mu'min kal bunyan. Orang beriman macam sebuah binaan. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Ya, al-mu'min kan kal bunyan. Satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Maksud dia benda ni kalau ada macam ni saling mengikat di antara satu sama lain. Maksud dia kalau nak pukul orang bercepat mati, yang kedua nak tarik memang susah nak tarik. Sebab apa? Sebab dia ikat. So, celah-celah bata ni, batu bata ni, simen, kadang-kadang bukannya semua bata tu yang elok. Mungkin hanya aja 5-6 ketul tak elok. Bila dia gabung dengan yang elok, yang kuat, dia akan jadi kuat. Ini rumah tangga. Jangan suka mencari kelemahan pasangan. Jangan suka mencari kelemahan suami, kelemahan isteri. Kenapa? Inilah faktor yang boleh menyebabkan kepincangan rumah tangga. Tak kekal lama. Kita kena pegang. Tak kekal lama. Yakin tuan-tuan sekalian, dia tidak akan kekal lama. Cari apa? Carilah kelebihan pasangan. Ungkitlah kebaikan, jangan ungkit kesalahan, ungkit kejahatan. Sebab tu orang perempuan haram menceritakan tentang keburukan suami depan orang. Hatta kepada mak ayah dia sendiri. Ini contoh dia. Jangan. Ya, sebab itu, sama ada dengan seorang suami, jangan cerita kelemahan isteri kepada orang lain. Rahsia ni, rumah tangga kita. Biar hanya kita dengan Allah sahaja yang mengetahui benda ni. Di samping kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu antara dia. Okey. Apa kita kena buat? Secerita tentang suami dulu. Yang pertama, dalam bahasa mudah, suami adalah merupakan pemimpin keluarga yang mana harus memahami bagaimana dia nak meneladani kekurangan pasangan dia. Boleh buat belakang lah, boleh buat belakang. Sama ada suami atau isteri. Yang pertama apa dia? Tengok. Kita bincang 4 asas utama tadi ni. Tahu, yakni kenal, faham, bertolak ansur atau budi bicara, dan tolong menolong, bantu membantu. Fahamilah dan maafkanlah kekurangan isteri. Para suami ini. Maaf, fahami kekurangan isteri. Yang pertama. Sama juga boleh buat. Fahamilah dan maafkanlah kekurangan suamimu. Ini untuk orang perempuan. Jadi kita kena faham kan? Bila faham, apa tolak ansur? Maaf daripada mana? Maaf itu datang daripada tolak ansur. Ini.
Kadang-kadang dalam bahasa mudahnya isteri tu kurang. Jangan nampak kamu ni masak tak pandai. Moga budak tu anak orang kaya. Orang ada piti banyak keluarga dia. Tak pernah masak. Yang masaknya semua pembantu rumah. Maid. Kan, duduk di rumah dia daripada Indonesia ke ataupun dia orang Kemboja ke apa ke, Filipin ke. Kita kahwin dengan anak orang tu. Anak orang tu tak pernah masak. Yang dia tahu masak Maggi sebab duduk di hostel sekolah asrama penuh dulu. Kurang ke tak kurang? Kita duk bayang bila kahwin nanti makan pancake. Duk bayangkan makan penthouse tu rumah. Pancake, pan lagi. Ya. Lepas tu kita bayangkan nak makan butter cheese, cake butter cheese. Ni kepala kita ni. Hak lelaki ni, hak kaki mengarah ni. Ni ego seorang lelaki ni kadang-kadang gitu dia nakkan isteri macam dia macam gundik. Kadang-kadang isteri tu permaisuri dia. Apa lagi? Tiba-tiba suruh masak tak pandai. Bang kata nak masak lemak. Nak masak lemak ikan patin ni macam mana? Oh, dia kata tak tahu. Dia melenting. Tak tahu masuk. Oh, waptina kap. Oh, demo ni mau malu kita. Oh, boleh. Jangan. Relax bro, relax guys. Guys, relax. Jangan melenting. Tak apa, terima je. Tu langsung je. Maafkan dia. InsyaAllah. Dan tolong dia. Ada orang, memang isteri tak ada masak. Tapi suami dia pula, Masya Allah, kalah golongan kunyit. Ya. Mula-mula kita mengambil kunyit, kita potong, kita ambil halal, potong, kita ambil jari, potong kan. Mengalahkan isteri dia. Terkejut isteri dia. Masya Allah, abang. Fantastic, amazing. Oh, you are my chef. Dia kata sedap lah mulut. You are, your chef. Chef kepalamu kan lepas ni kata dia. Anu nak ajar ni. Ni rumah tangga kena ada gurau kan. Jadi ada suami kena tolonglah, jangan ego. Sebelum balik 4 benda jangan tinggal. 4 benda rumahku syurgaku tak boleh tinggal. Ini kita kena pegang. Jadi maafkanlah, fahamilah pasangan, ya, ataupun khususnya isteri kita di rumah ni kan. Itu antara dia. Yang kedua, tidak semua kesalahan pasangan kita harus tegur. Ya, kadang-kadang ada isteri dia buat salah tegur. Salah tegur pula. Dia buat salah. Ada kala tak boleh tegur pun. Jangan cepat melenting. Jangan banyak masalah kita ni. Kan? Kadang-kadang dia masuk air tu, kita minat manis. Hak Kelantan ke, makan, minum, mana belakang. Saya makan mi Bandung di Kelantan, mi sup manis. Beza mi sup utara, dia pedah. Di Kelantan manis. Saya makan dekat ayam percik Kak Yati. Oh, manis belakang. Manis belakang. Manis-manis belakang lah situ. Kan? Jadi manis. Dah jenis manis. Jadi kalau kita orang Kelantan, kahwin dengan orang-orang biasa bukan Kelantan, kadang mungkin dia jaga, dia tak makan manis sangat. Sebab ayah dia dulu kecil manis, mati kecil manis, mak dia mati kecil masin. Kalau kata orang tak manis, tak payah. Tak manis. Kita gini je. Minta tambah gula. Ataupun kita ambil gula sendiri, apa payah sangat. Gula. Bukan ambil gula, ambil gula. Kita kena ingat. Tak boleh tegang kadang-kadang. Yalah. Dia ni budak ni, anak orang senang. Dia suka make up semua. Kan? Jadi, kita kata gini mudah ya. Bukan tegur, kita berkecek ni. Apa nama ni? Ya. Molek dah, kalau tak make up dah, serabel ni comel dah. Bahasa tu. Ni apa make up ni, mu tak tahu ke haram nak make up wangi-wangi orang depan jantan lain ni. Zina mu. Oi, bahasa dia. Itu antara dia yang kita nak kena ingat. Kita kata molek dah, comel dah, serabel ni. Cantik dah serabel ni. Lepas tu dari bedak kata memuji dia pula.
Kalau tak pakai lebih-lebih tak apa. So macam mana nak tegur? Kadang-kadang ada teguran yang tak perlu direct daripada kita. Mungkin teguran daripada guru agama. Guru tu macam tentang wanita-wanita yang makan solek, menyolek dan sebagainya itu lebih adalah perbuatan yang tidak baik Islam. Oh, dia kata padahal suami saya. Dia akan lebih seronok dengan kita suami yang macam tu. Ada kesalahan yang peringkat benda kecil ni kita kena nasihat atau kena bagi puji dia. Bukan tegur dengan benda yang keras dan sebagainya. Itu antara dia. Kemudian kenapa? So nampak benda dia asas. Nampak benda asas tadi. Kemudian kita kena, kalau nak tegur dia pun, nombor 3, kalau kita nak tegur dia pun, kita kena faham bila masa kita nak memaklumkan benda tak betul tadi. Situasi. Kalau tengah masuk panas kita tegur dia, memang meleting kan. Relax, macam duk makan betul-betul tu, makan biskut, makan scoop, kopi O ke apa, duduk kat living room sambil-sambil tengok TV ke apa, tak kira lah. Rehat-rehat. Tegur. Bahasa ni, bahasa situation language. Bahasa situasi. Ya, tu antara kena tengok situasi tu macam mana. Dan bila kita nak tegur semua, kita kena tahu. Supaya tidak berlaku ketegangan rumah tangga. So, ulang balik nombor 2 tadi. Tidak semua kesalahan atau kesilapan harus ditegur. Cuma bagi pandangan dan nasihat. Tetapi macam mana kita nak tegur dah, kita nampak dia benda dia nampak meleret dah. Ni dah menampak mereka kalau tak tercakap susah. Waktu dan situasi tu kena ada. Waktu dan suasana tu kena cantik. Jangan time kawan tu masuk, ya. Kita tegur ni apa pula? Kata, abang nampak senduk ni. Oh, dah mula dah nangis kawan dah buat salah. Kita tu kata, wah, no salah, apa semua. Kan? Mudah tahu dah aku balik rumah. Aku nak minum. Mudah saya buat dapur tu, selesai minum aku dulu ni. Oh, jangan. Kan, dah hempasnya mangkuk ataupun pinggan cawan, gelas, dah. Mesti sakit hati ni kan? Mesti sakit hati. Wah, hajamu ni melepah dapat tangan selalu lah. Na'udzubillah min zalik. Dan yang terakhirnya iaitu dalam bahasa mudahnya, kita hendaklah dalam bahasa mudah jadikan contoh yang terbaik dalam kita meneladani atau dalam kita nak melayani kesalahan isteri tadi ni. Dia salah. Contoh apa dia? Ada orang, ada pasangan yang tak boleh simpan rahsia. Rahsia. Suami kata ginilah, jangan duk beritahu adik-beradik saya, jangan beritahu dekat sesiapa. Tapi ada perempuan ni, dia tak boleh simpan rahsia. Dia suka cakap, dia ingat mak suami dia, dah. Rahsia pasangan kena jaga. Kalau kata ni abang nak beritahu dekat kamu ni, rahsia kita berdua aja. Jangan cerita kat siapa-siapa. Abang nanti dapat projek ni, abang dapat kerja ni, abang nak beli rumah so. Kita diam-diam dulu. Dah kita kata, doakan insya-Allah kata nanti abang nak beli rumah dah kata kat KM. Oh ya ke? Mek tak tahu pun ada mula dah. Ya. Jangan cerita rahsia yang suami minta disimpan kepada orang lain walaupun benda tu bukan buruk, walau benda tu baik. Anda kena pegang benda ni. Tuan-tuan dan puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita nak kena fahamlah dalam bahasa mudah, ya. Jadi moga-moga apa yang kita buat tadi ni insya-Allah akan mengikatkan 4 perkara tadi ni, iaitu kenal ataupun tahu, faham, kemudian tolong menolong, tolong asuh dan juga berbicara. Yang keempat, tolong menolong. Kan? Moga-moga insya-Allah lahir rumahku syurgaku. Itu kena pegang. Dan yang terakhir dalam bahasa mudah, kita nak relatekan dengan persoalan tolong menolong tadi ni. Lalu Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita supaya mudahkan memberi kemaafan kepada pasangan. Kalau pasangan tu tak pernah minta maaf, kita dah kata kat Allah, ya Allah, aku dah ampunkan salah daripada aku.
Jangan tunggu pasangan mari minta maaf tak payah. Nak tidur aku maafkan isteri aku. Mana terkasar bahasa dekat aku dan sebagainya. Maka tuan-tuan sekalian, ya, maafkan kesalahan dia. InsyaAllah. Kadang-kadang salah tu benda sikit je, benda baik banyak kita tak nampak. Itu kita kena pegang. Ni khusus pada orang lelaki lah saya beritahu. Kalau yang dengar saya kira lah ini ilmu ilmu. Dorang wanita ni bukan contoh wanita saja. Saya nak bagi tahu supaya yang duk menonton pada pagi ni di kalangan mak-mak, nenek-nenek, mokcik-mokcik, mama, mek-mek. Kan? Yang ada anak lelaki nak kahwin dengan anak perempuan orang. Ambil poin ni insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surah An-Nur ayat 22, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Allahu Akbar. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Jangan. Ni, ada orang berdendam. Ingat orang-orang yang diberikan kemewahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dendam kamu bersumpah, aku jangan ku haramkan sekupang sesamah sekalipun aku nak bagi ke dia. Aku haramkan aku. Wallah, jangan. Allah kata pada wala ya'tali ul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Jangan. Orang miskin aku tak bagi nak payah. Dah kita bagi pitih dia, aku haram kasih miskin. Jangan. Kelebihan rezeki yang Allah murahkan bagi kita, jangan pula kita berdendam dengan orang. Dulu kawan minta pitih pinjai 1,000, dia kedekut, dia kupik, tak hidung masin. Ya, lah ni alhamdulillah aku senang dah. Mu tengok lepas ni apa boleh buat dengan mu. Mu jangan tupang harta aku walau 1 sen. Jangan. Cakap macam tu. Because of rezeki ni bukan hasil daripada usaha kita. Usaha ni hanya sebab sahaja. Hasil datang, rezeki datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni contoh. Kan? Sebab jangan bangga kita cepat kaya. Jangan ego kita cepat dapat duit banyak. Kan? Rezeki Allah bagi. Ada orang kerja daripada pagi pukul 7 pagi sampai 7 malam. Sehari dapat 100 je, babe. Guys. Ada orang bekerja pukul 9 sampai pukul 12. Dapat dah 5,000. Sehari 5,000. Ada orang macam tu. Orang dapat 5,000 jangan sombong. Sebab rezeki tu Allah dah pilih kamu dapat. Dia tak salah alamat. Jangan sombong. Lepas tu kita kena set our mind. Bila duit kita banyak, apa kita kena buat? Sedekah, bantu, tolong dan sebagainya. Kan? Kemudian apa kata Allah lagi firman Allah? Iaitu, dan hendaklah wal ya'fu wal yasfahu. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Yakni memaafkan secara batin ikhlas. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Allah tanya question mark. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunkan dosa kamu? Jawapannya apa? Ya. Kalau kamu ingin Allah ampun kamu kena maaf lah dia orang. Berlapang dada lah. Kan? InsyaAllah rumah tangga bahagia, rumahku syurgaku, 4 asas utama. Ya. Saling memaafkan dan berlapang dada. Ya, maka Allah sebut wallahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Insya-Allah, ya.
Saya nak ruang sekejap dalam 1 minit. Saya nak minum sekejap. Boleh? Masya Allah. Dah sejam. Sejam. Lebih kurang sejam. Semangat berpeluh-peluh saya dah cakap ni. Ya. Baik. Tengok. Tadi suami terpimpin tadi. Manakala rumahku syurga aku dari sudut kepimpinan seorang isteri. Ya, itu antara dia. Dalam bahasa mudahnya, orang kata apa? Jangan ingkari kebaikan suami. Ya. Jangan ingkari kebaikan suami. Yang kedua, jangan ungkiti kesalahan suami. Ya, itu antara dia. Ulang balik, jangan ungkiti, jangan jangan ingkari perintah ataupun jangan ingkari kebaikan suami dan jangan ungkiti kesalahan suami. Mengingkari kebaikan suami dalam bahasa mudahnya antara penyebab yang memasukkan para isteri ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Contoh dia gitulah. Jadi dia kata apa? Abang, apa benda abang ni buat dalam rumah ni? Segala yang saya beli ni, rumah, meja, sofa ni, kalau tak kerana duit saya, tak ada dalam rumah ni. Nak harap abang. Jangan. Suami ada kebaikan yang kadang-kadang kita tak nampak, mungkin kita terlupa. Saya akan baca hadis perangai-perangai isteri yang jenis-jenis macam ni. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kata apa dia? Uritun nara. Diperlihatkan kepadaku neraka. Falam ara manzaran kal yaumi qattu afza' wa ra'aitu aktsara ahliha nisaa. Diperlihatkan kepadaku neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidaklah melihat kepemandangan yang lebih mengerikan pada hari itu. Aku melihat majoriti penghuni neraka tersebut adalah para wanita. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ya, wahai Rasulullah, apa sebab ramai di kalangan wanita duduk dalam api neraka? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, bikufrihinna. Bikufrihinna. Rasulullah menjawab atas soalan para sahabat, kenapa orang perempuan banyak dalam neraka? Nabi jawab, dengan sebab kekufurannya. Sahabat tanya, kekufuran mereka tak ada Allah kah ya Rasulullah? Ni sahabat tanya sahabat gini. Ada ulama hadis kata, sahabat-sahabat bila dengar kata para isteri wanita ramai dalam neraka, mereka tunduk. Mereka rasa benda ni adalah salah suami. Dia tunduk, ya Allah, kata dia, harap isteri aku ni bukan dari kalangan yang Nabi sebut di neraka. Kan? Sebab dia kata suami isteri neraka tu mungkin suami salah didik. Itu pandangan-pandangan ulama-ulama muhaddisin. Lalu Nabi tanya, kenapa mereka ni jadi kufur? Kufur kepada Allah ke ya Rasulullah? Nabi kata tidak.
Mereka kufur, Nabi jawab apa dia? Yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsana. Siapa boleh ingat Siapa boleh komen tu, insya-Allah boleh. Insya-Allah. Yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsana law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullahu thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Allah na'udzubillah min dzalik. Apa maksud dia? Mereka kufur bukan kerana kufur kepada Allah, duduk neraka bukan kerana kufur pada Allah. Dia orang semayang okey. Dia orang puasa okey. Pakaian depa okey. Tetapi mereka kufur kerana mereka mengingkari kebaikan suami mereka. Mereka tak mengaku suami dia berbuat baik. Mereka juga mengingkari kebaikan-kebaikan orang lain. Kan? Jika engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka bertahun-tahun lamanya, lalu mereka melihat satu hari daripada kamu satu kesalahan yang mereka tak suka, wahai para wanita, kita ni cakna wanita, peduli wanita. Cakna wanita yang kita wujudkan di negeri Kelantan ini bukan cakna nak bagi bantuan pun tidak. Cakna dari sudut supaya janganlah kita para wanita khususnya tergolong dalam golongan-golongan ahli neraka disebabkan benda-benda tersebut. Nabi kata orang perempuan ni, kalaulah kita buat kebaikan sepanjang tahun, tiba-tiba dia tengok kita buat salah, maka waktu itu dia kata dekat suami dia, ma ra'aitu minka khairan qattu. Abang, saya tak pernah tengok dalam hidup abang dengan saya buat baik dengan saya. Bila perempuan dia mula emosi, waktu bercerai ni dalam Islam tak bagi pada perempuan. Kes macam ni ungkit pasti kena cerai suami dia. Kita bukan Katolik. Kita bukan Kristian Katolik. Berbeza dengan Kristian Protestan. Jadi kalau kita orang lelaki buat salah, Nabi kata pasal inilah kebanyakan para isteri duduk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia, wahai kakak-kakak, ibu-ibu sekalian, puan-puan, datin-datin dan sebagainya. Saya tak nafikan saya pun ada buat salah dengan isteri saya. Tak ada siapa para suami nak kata aku buat baik 100% tidak. Ada kena buat salah. Tetapi isteri yang dalam syurga, dia tidak menafikan kebaikan suami dia walau suami dia buat salah, buat jahat dengan dia. Saya duk tengok paling sedih bila wanita yang diceraikan, dia buruk-burukkan suami dia, langsung tak nampak kebaikan. Bahkan dia hasut anak-anak dia. Jangan duduk balik bapak kamu jahat. Binatang lebih baik pada dia. Kita kempen supaya anak-anak membenci. Sedangkan penceraian ini adalah takdir daripada Allah. Kenapa dia nak rosakkan hubungan mereka dengan ayah mereka? Ini kena ingat. Dan akhirnya bila anak tu dah kahwin, anak buat benda yang sama dekat mak dia orang. Anak-anak akan balik kepada mak ayah dia balik. Anak-anak yang soleh, anak yang baik. Ada juga yang berlaku macam tu. Kan? Jadi dalam bahasa mudahnya, jangan sampai peringkat salah suami itu 1, 2, 3, 4, 5, tapi kita menafikan kebaikan-kebaikan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu antara dia. Ibarat kata panas setahun dihapuskan hujan sehari. Tak nampak baik langsung dunia ni, semua panas. Sedangkan ada hujan turun. Itu antara dia. Ya, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Seorang sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan hadis sahih. La tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'zihi qatalakillah.
fa innama huwa indaka dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. Tidakkah ada seorang isteri yang menyakiti suaminya di dunia, ya? La tu'zi mar'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain. La tu'zihi qatalakillah fa innama huwa 'indaka dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. Tidaklah ada mana-mana isteri yang menyakitkan suaminya di dunia kecuali isteri-isteri suaminya yang berada di syurga akan berkata, "Wan, janganlah engkau menyakiti suami kami di syurga. Semoga Allah akan membalas kejahatan kamu. Dia adalah tetamu membuat sementara waktu. Wahai para perempuan, jangan kau sakitkan suami-suami bakal suami kami di syurga. Suami kamu di dunia itu hanyalah tetamu kamu, kamu layan bergelak. Yang sebentar lagi bila-bila masa akan meninggalkan kamu dan dia akan datang kepada kami." Allahu Akbar. Ingat tuan perempuan, khususnya para isteri. Build up. Create something to be happiness in our parents, our family. Bina semula, jangan putus asa. Sebab suami itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara dia. Hadis ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Subhanallah. Suami-suami ataupun suami yang ada ini, atas muka bumi ini sebenarnya sudah menjadi milik isteri yang di dalam syurga yang bernama bidadari hurul ain. Lebih cantik daripada mana-mana wanita yang ada di atas muka bumi. Walau dia tu ratu cantik sekalipun, belum cantik lagi. Bidadari cantik. Maka dia kata, jangan kalian menyakitkan bakal suami kami. Suami kalian di muka bumi itu hanya tetamu, layan elok. Tetamu layan di mana patut, insyaAllah. Memang kita tak nafi ada suami kurang ajar yang tak sadar diri, itu lain cerita. Tapi jangan kerana kesalahan, maksud dia jangan kerana salah suami, kita cerita tentang kejahatan suami sampai mati. Walaupun dah bercerai, jangan. Saya banyak nasihat kawan-kawan saya yang berpisah, yang bercerai. Be friendly. Cerai itu dah ditakdirkan oleh Allah. Jangan bergaduh sampai habis. Tengok contoh dia. Artis tak tahulah ni cerita zahir lah. Seorang artis tu, dia bercerai dengan suami dia. So, yang dia kahwin lain, suami kahwin lain. So, hari raya berjumpa, sembang elok macam kawan-kawan gurau senda. Alhamdulillah. Buat apa you nak berdendam dengan pasangan bekas pasangan you? Kan jodoh kahwin nikah cerai di tangan Allah Subhanahu. Cuma eloklah jangan bercerai. Kalau dah bercerai juga, itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Kita nak bina rumah tangga kita ni. Itu antara dia. Kemudian, daripada Husain bin Mihsan. Makciknya pernah mendatangi Nabi SAW untuk sesuatu keperluan daripada Nabi SAW. Setelah settle urusan makcik dia tadi, lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, "Azatu zawjin anti?" Nabi tanya makcik dia, "Apakah kamu mempunyai suami?" Beliau menjawab, "Ya, saya ada suami lagi." Lalu Nabi bertanya lagi, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana sikap kamu terhadap suami kamu? Dia menjawab, "Saya sungguh-sungguh melayani suami aku, kecuali terhadap sesuatu yang memang aku tidak sanggup." Ni, nampak tak? Lalu baginda menjawab, "Fanzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki." Nampak? Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Ni bahasa apa ni, Jepun kan, Naruki, Kawasaki, Suzuki ni. Ni bahasa Arab. Ya. Nabi sebut pada perhatilah selalu
posisimu, keadaan kamu, ahwal kamu terhadap suamimu. Ni. Jangan kamu nak suami kamu perfect tapi kamu tak perfect. Nabi pesan kat ni, isteri makcik, mak saudara bersama sahabat. Maka Nabi kata fa innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya yang menentukan syurga kamu dan neraka kamu adalah suami kamu. Allahu akbar. Ya, sebab tu dalam bahasa mudahnya hargailah. Hargailah. Kalau tak betul, tak puas hati, bincang dengan cara yang elok. Bincang dengan cara yang baik. Kan? Tak payah duduk bertekak, bergaduh, angkat tinggi suara, marah lelaki, dengan jari dia angkat gitu. Jangan. Sabar banyak. Sebab itulah pendidikan akhlak dalam Islam, seorang suami terhadap isteri, seorang isteri terhadap suami. Kalau suami tu tak beri nafkah, ada juga suami yang jenis jahat, yang zalim, ada juga. Saya tahu, saya jadi naib qadi 16 tahun, 17 tahun di Kuala Selangor daripada 2006 sampai 2016. 1998 sampai 2016. Ada. Jadi janganlah peringkat ambil parah, ambil kapok ke apa. Abang nampak ni, tetok sampai mati. Jangan. Selagi dia suami, kena banyak sabar. Nabi sebut dalam hadis sahih Imam Ahmad ini, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Saya pernah berjumpa dengan seorang perempuan. Lepas kuliah dia datang menghadap saya. Sambil sebab-sebab nak bercakap dengan saya. Dia kata dia pernah, suami dia kahwin seorang lagi lah kahwin. Jadi dia mensihirkan suami dia dan madu dia. Niat dia nak musnahkan madu. Tapi suami dia kena sekali. Suami dia mati. Kemudian isteri madu dia, bekas madu tu jadi macam tak sihat. Ada orang yang sanggup buat macam tu. Saya kata kak, saya bukan father macam pederi macam di gereja. Boleh memaafkan akak. Daripada saya sekadar akak doakan supaya suami akak tu dalam keadaan yang baik dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akak nak tebus salah dengan suami akak, cari harta akak yang ada atau harta suami yang ditinggalkan, akak wakafkan atas nama suami. Salah suami macam mana pun kalau akak, tapi dia kahwin sah kan. Tapi pada akak tak betul, tak salah. Benda tu salah. Tak apa. Itu nafsu akak. Nafsu puan. Pertama, kena maafkan dia dulu. Yang kedua, minta maaf dengan pengorbanan harta-harta yang ada pada akak tadi, ambil pada suami itu, wakafkan atas nama suami. Yang keduanya, pergi jumpa bekas madu, wajib minta maaf balik. Akak berani buat, dia menangis. Tak berani punya. Ni. Yang kita takut nanti, syurga dan neraka seorang perempuan itu terletak pada suami dia. Ini kita kena ingat tuan-tuan sekalian. Jadi kalau ada di kalangan, mungkin di kalangan sedang menonton pada pagi yang mulia ini, alert lah ataupun aware. Berhati-hatilah. Jangan buat macam tu. Ada orang bergaduh dengan isteri dia, dengan suami dia. Lari balik rumah bawa beg. Yang seronoknya, mak ada, ayah dia diam, tak kata apa. Mak dia sokong pula. Lepas tu bawa anak pergi serang pula bakal menantu. Tak betul. Selagi benda tu tak berlaku perceraian rumah tangga, bukan itu cara yang paling berhemah, paling mulia. Itu tak ada adab. Itu kurang ajar namanya. Kalau dia dapati muka anak dia tu berlebam-lebam, kena pukul, terus buat report polis. Tak boleh bincang banyak dengan menantu tadi ni. Biar polis settle benda ni, pergi pejabat agama macam mana kes ni. Tak apalah, mana tak berpisah. Okey, cara baik. Lepas berpisah, be friendly, jadi macam kawan. Yang isteri kena buku ingat, bukan semua dia jahat.
Dan dia pukul awak tu mungkin ada sebab-sebab yang tertentu, kadang-kadang ada juga. Mulut kita kadang-kadang. Suami buat tak betul, macam main game apa nama yang kata kebal, tembak dengan penutup. Pak sekali nak. Wah kata dia. Ini kita kena pegang, kita kena faham benar ni. Ada juga orang yang mencium, na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Bagaimana kalau isteri menemui kesalahan pada suami? Jika kita melihat ada sikap atau perilaku suami yang kita rasa tidak puas pada pandangan seorang isteri, hendaklah si isteri itu redha terhadap akhlak suaminya yang lain. Bukan suami yang lain, akhlak suami yang lainnya. Suami yang lain pula, salah faham tak? Itu antara dia. Sebut tadi, 4 benda ni. Kenal ataupun tahu, faham, betul ansur atau berbicara, dan tolong-menolong. Dan Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis sahih Muslim, La yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar aw qala ghairah. Janganlah seseorang mukmin membenci wanita mukminah. Jika dia membenci salah satu perangainya, nescaya dia akan redha dengan perangainya yang lain. Itu antara dia. Moga-moga dalam bab-bab ini Nabi beri nasihat pandangan. Jangan kita saling membenci, sama ada orang lelaki benci orang suami dia yang baik kerana kekurangan kelemahan isteri dia yang beriman tadi ada lemah. Wanita beriman pun ada kelemahan dia juga. Sebut tadi mungkin tak pandai masak, mungkin basuh baju pun tak bersih. Kadang-kadang buat permulaan dia belum berpengalaman, ataupun dia jaga anak pun tak pandai, baju susu pun tak reti. Kekurangan kena terima lah, sebab itu bini kamu, itu orang isteri kita. Janganlah bebek, tak kena tepat. Masalah kalau tok lelaki ni tak boleh budi bercara dalam masalah kelemahan kekurangan para isteri dia. Kan? Sebulan balik. We are not perfect. Yang perfect itu ialah Rasulullah SAW dan para anbiya dan rasul. Kita kena pegang benda ni tuan. Tuan tak kena. Dan yang terakhirnya, tengok ya, apa kita dapat tak lain tak bukan, iaitu saya teringat dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasa'i, ada beberapa perkara dalam bahasa mudahnya, iaitu nak lihat siapakah isteri yang baik nak melahirkan rumahku, syurgaku dan sebagainya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khairun. Ya Rasulullah, seorang ada ditanya pada Nabi, siapakah wanita yang paling baik? Ini pun sama lah. Isteri saya dengar, anak-anak saya dengar pun insya-Allah lah. Ya. Semualah, termasuk saya sendiri. Ya. Ditanya kepada Nabi SAW, ayyun nisa, wanita manakah khairun yang baik? Qala allati tasurruhu idza nazara satu. Wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. 3. Nabi jawab, siapakah wanita yang paling baik? Nabi jawab ada 3. Iaitu yang pertama, yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Suami tengok dia ni terhibur hati, senang hati, tergoda suami dia tadi ni. Seronok. Tak terkata apa-apa. Kan? Maksud daripada dia, maka ingat tak Nabi hadis seorang makcik, seorang sahabat datang. Kan? Jaga keadaan kamu di hadapan suami kamu.
Kecantikan kamu, nak make up untuk suami kamu dan sebagainya. Biar suami tengok cantik kamu, mulut jadi bisu. Nak cakap tak boleh. Jerangok. Jerangok untuk lelaki kan, comel. Cantik. Yang pertama iaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Yang kedua, mentaati suami jika diperintah. Yang ketiga, tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami dia benci. Maksud dia, jangan bercanggah apa yang suami dia tak bagi, dia pi lawan. Apa yang suami dia suruh, dia tak buat. Sama ada pada tubuh badannya dan juga harta suami dia. Kan? Sebab tu kadang-kadang duit suami dia nak sedekah derma. Dia kena maklum kat suami dulu. Dia derma, dia nak bagi siapa, dia bagi tahu. Lepas dia kata, suami yang ada agama, ada akhlak, suami dia takkan halang. Abang, ni majid datang, nak minta derma untuk ni sekian. Berapa nak saya bagi sikit ya abang ya. Bagi. Bagi. Bagi je lah. Suami yang ada, kita sebut tadi, suami yang ada agama, dia ada akhlak. Takkanlah. Kupik sangat. 200 riyal. Gaji sebulan, 15,000 riyal sebulan. 16,000 ringgit sebulan. Saya kata nak bagi kat masjid 200 riyal. Bagi betul-betul. Makasihlah tolong bagi. Contoh dia. Kan? Maksud dia, maklumkan. Tapi kalau suami kata, dia kata habis pitih aku. Puak-puak masjid ni tak ada cerita lain. Orang lain cari pitih penat-penat, mudah je minta derma kita. Tak usah bagi. Saya bagi dia. Nampak tak? Solve the problem, saya masalah. Bukan salah kita, salah suami yang tidak ada akhlak, tidak ada agama. Itu kita kena pegang. Itu antara dia. Dan yang terakhirnya, subhanallah, Allahu Akbar. Hadis riwayat oleh Imam Tirmizi. Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana-mana wanita yang meninggal dunia lantas suaminya redha padanya, maka ia dijamin untuk masuk ke dalam syurga. Perempuan, ibu-ibu, kakak-kakak, insya-Allah doakan agar kita ni mati dalam keadaan suami redha dengan kita. Saya tengok kalau tuan-tuan kenal Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz yang popular pada hari ini, yang daripada Pulau Pinang. Mak dia meninggal malam Jumaat jam 4 pagi. Saya hadir, hari kematian saya hadir di IJN, Institut Jatinegara, dan saya ambil flight pergi ke Pulau Pinang, acara solat jenazah di sana. Jadi tengok macam dia cerita, nak meninggal tu mak dia minta maaf dengan ayah dia. Tua dah, tapi romantik, subhanallah. Kata ayahnya, ayah masih hidup lagi, ayah anda Tuan Haji Harun. Kita pergilah, lebih kurang inilah, pergilah, aku redha dengan kau. Pergilah, aku lepaskan kamu, aku redha. Subhanallah. Mati hari Jumaat. Ustaz Khairi baca talqin, abang dia ataupun adik dia jadi imam solat jenazah. Seorang ibu, seorang isteri yang kematiannya diredai oleh suami dia. Syurga. InsyaAllah memoga syurga bagi isteri ataupun ibu pada Ustaz Khairi. Ni contoh dia. Panjang umur dia orang. Ayah umur dah 82 tahun dah umur ayah dia. Tua dah. Dah umur dah. Alhamdulillah dikelilingi oleh anak-anak yang soleh. Anak-anak yang solehah. Dan isteri yang solehah telah kembali ke rahmatullah. Wa huwa radin anha. Dan dia redha atas suami dia. Tak apa, isteri dia, pergilah, tak apa. Abang redha. Abang lepas kamu ni memang baik sangat dengan abang. Anak dia orang semua menjadi. Semua jadi. Jadi engineering, jadi accountant, jadi pensyarah, jadi orang alim. Ini kita kena pegang. Sebab tu saya pun risau juga tuan-tuan. Takut. Para suami, janganlah tunjuk action sangat. Jangan tunjuk ego sangat. Silap sikit seribu, aku tak redha dengan jangan.
Aku tak halal makan minum. Ini suami yang mulut celupan, kurang ajar. Minta maaf cakap straight to the point. Suami kurang ajar, dia akan kata, Seri buat silap, aku haramkan makan minum. Mana boleh cakap macam tu? Makan minum seorang isteri adalah kewajipan dan tanggungjawab seorang suami. Macam mana kau kata kau tak halalkan, kau dah bagi makan, kau ungkit, kau ni anjing ke? Tahu anjing? Dalam sebut Nabi kan, anjing mana bila dia ludah, dia muntah, dia jilat balik. Ini masalah orang kita. Jangan jadi macam anjing. Sebab tu nak beritahu sahabat-sahabat tuan-tuan muslimin, moga-moga apa yang saya beritahu kepada kita semua ni, tuan-tuan pada live bicara online pada malam pada pagi ni, Allahu Akbar. Saya bercakap untuk diri saya dan isteri saya dan anak-anak saya yang ada mendengar pada pagi yang mulia ini. Dan juga kepada tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Itu antara dia. Jadi, moga-moga janganlah kita ini, orang kata apa, apa nama ni, wanita-wanita yang bersifat buruk, wanita-wanita yang jahat. Dan ambil perhatian ya. Jadi insya-Allah. Dan kalau ada suami yang isteri macam tu, kena bersabar banyak. Berdoa banyak-banyak agar tidaklah sampai peringkat ia akan merosakkan pahala kita di atas kebaikan yang kita buat dengan isteri kita. Berdoa banyak-banyak. Ada isteri yang susah nak berubah. Saya berjumpa dengan seorang orang yang kaya. Dia berubah dan bertaubat, umurnya lebih kurang 45 tahun, dekat 50 tahun. Dan dia pernah berkata pada saya, Haslin, doakanlah kepada isteri saya dan anak-anak perempuan saya, supaya mereka ni sekian-sekian. Dia kata, pakcik dah rasa geram sangat tengok ada orang ni. Saya kata, bersabarlah. Sebab hidayah ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, secara zahirnya, pakaian mereka juga akhirnya berubah. Anak-anak pakai pun jaga. Alhamdulillah lah. Tidak kata segi warna ke, jadi ustazah ke ustaz, tidak. Walaupun orang sebut dah kembali ke rahmatullah berbelas tahun yang lalu, tapi dia berubah. Isteri berubah, pakaian ikut syariat dan sebagainya. Sebab itu perlunya kepada kesabaran dalam membina rumah tangga. Begitu juga dengan seorang isteri, sabar dengan kerana suami dia. Ya, perlu nasihat. Yang tak perlu tu PN dia, contoh dia. Nama kawan tidur mengeruh, tahu macam badan saya ni besar, buncit. Dapat suami macam tu pula. Ya. Maaf tuan-tuan, saya minta bateri nak habis ni. Halo. Bateri kritikal, tinggal lagi berapa lagi. Kita pun dah nak habis dah insya-Allah, dah 11.40 dah. Apa sebut tadi ni? Allah lupa pula dah. Tak ingat, tak apalah. Silap sikit teknikal, kita pun hilang ingatan. Na'udzubillah min zalik kan. Jadi nak beritahu, ringkaskan, kena sabar banyak dengan kerana suami. Contoh tadi, suami tidur mengeruh. Suami tidur mengeruh, krok-krak tidur. Macam tikus selongkar dapur tu. Krok-krak. Jadi, nak nasihat macam mana? Suami dah macam sifat dia. Abang, tidurlah dengan tenang. Janganlah banyak mengeruh. Mana boleh. Memang macam tu dah tidur dah. Takkan nak pekuk dengan bantal. Alamat pekuk bantal. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jawapan paling baik. Itu antara dia. Make attention. Itu maksud yang saya sebut tadi. Maksud dia, ada masa ya kita tak boleh nak nasihat tentang sifat. Sikap lain sifat nasihat payah. Ada kalau dia mandi tu dia suka berkehak kan. Mungkin kita dengar, ish kata dia apa. Dah macam tu dah nak buat macam mana. Kita kena sabarlah benda macam ni insya-Allah. Suami yang baik ni dia kena kontrol lah cara buang kehak tadi ni. Kehak keluar dekat satu baldi. Tu dia. Kan? Jadi nak kena sabar banyak tentang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara dia. Jadi tuan-tuan dan sekalian, moga-moga apa yang saya sampaikan tadi itu, itulah antara cerminan-cerminan yang boleh kita lakukan dari sudut kita dengan pasangan kita nak melahirkan rumahku, syurgaku dan sebagainya. Saya teringat
seorang Arab Badui yang sebut apa nama dalam bahasa Arabnya. Dia kata Arab Badui ni, perempuan ni suami dah meninggal. Tapi dia cerita balik. Dia kata suami ni wallahi laqad kana dhahukan idza walaja. Suami dia suka senyum, suka ketawa bila bersama dengan isteri dia. Happy 24 jam. Tak pernah nampak muka marah. Ni kata perempuan Badui tadi ni. Itu antara dia. Kemudian dia kata lagi sakitan idza kharaja. Dan suami dia ni bila keluar tak cakap banyak, diam je. Nampak? Dia tak kepo lah mulut dia ni. Mulut tak kepo, mulut tak heboh sangat. Kilan ma wajada. Suami dia ni, arwah suami dia dulu ni, apa yang dia jumpa dia makan. Tak pernah komen. Ya, tak pernah komen. Itu antara dia. Dia tak pernah. Akilan ma wajada. Dia makan apa saja yang didapati. Apa saja yang dia dapat. Dia makannya. Tak pernah komen. Sedap ke? Tak sedap ke? Dia makan. Itulah rezeki Allah bagi dekat dia. Kan? Itu seorang suami. Dia terbayang-bayangkan suami dia yang cukup baik. Itu antara dia. Keluar, tak banyak cakap. Bila bergurau, bila bersembang, bila bersama, sering ketawa, sering senyum, tak ada muka masam dan sebagainya. Dan yang terakhir, ghairu sa'ilin amma faqad. Amma faqada. Dan tak banyak tanya kalau dia pasti ada benda hilang. Meletak mana, mu ni jenis perupa, mu jenis maksud dia. Dia tak pernah kena maki dengan suami dia. Kalau hilang sesuatu benda milik suami dia, suami tak pernah maki dia. Dan tak pernah banyak tanya, melainkan tak apa. Cari, kalau jumpa, bagi tahu. Maksud dia suami dia ni dalam keadaan dapat suami yang tenang, yang cool. Ni para suami kalau boleh dapat macam tu, subhanallah. Ya, itu antara dia. Jadi insya-Allah 1 jam 45 minit lebih kurang kita berbicara. Jadi moga-moga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya harapkan apa yang dimaksudkan dikendaki oleh sahabat-sahabat daripada Urustia Kebajikan dan Pembangunan Keluarga dan Wanita Negeri Kelantan dengan dipanggil Kelantan Cakna Wanita. Saya harap sangatlah moga-moga ada kesampaian daripada penjelasan dan kuliah saya pada pagi ini. Jadi insya-Allah moga-moga apa yang saya sampaikan tadi itu memberi manfaat dan anda boleh sharing, boleh share daripada laman web ataupun pihak Urustia Kebajikan Wanita Kelantan. Boleh buka dalam Facebook, type Urustia Kebajikan Pembangunan Keluarga dan Wanita Negeri Kelantan, dan insya-Allah anda boleh siar ulang atau ulang tayang semula program tentang bicara online live daripada saya Ustaz Samin Bahari untuk anda semua, dan boleh tengok, boleh ulang insya-Allah dan sampaikan ilmu yang baik-baik sahaja daripada saya. Yang tak elok tu tak payah duk ambil, mungkin gurauan, mungkin sebagai hiburan dan sebagainya. Jadi insya-Allah moga-moga anda dapat manfaat dan saya mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, kakak-kakak yang sedang menyaksikan live pada pagi ini, doakan kesihatan saya dan keluarga saya insya-Allah. Dan moga-moga lepas PKPP nanti, selesai masalah COVID nanti insya-Allah, memang saya akan menziarahi negeri Kelantan, rindu negeri Kelantan. Selalu program di sana berdekat tiap-tiap bulan, berceramah di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu dan juga di Pahang. Tapi sebab kekangan COVID-19 dan kita dipaksa dalam kurungan, dalam rumah sebagai PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, jadi kita akur dengan titah ataupun dengan arahan kerajaan demi kesihatan untuk mengelakkan kemudaratan. Jadi insya-Allah moga-moga Allah akan menerima kita sebagai umat yang sentiasa mematuhi kebaikan-kebaikan dari pihak berkuasa negara, pihak kerajaan insya-Allah.
Jadi wallahu alam, bagi semua para penonton, maka negeri Kelantan Darun Naim, iaitu negeri yang sejahtera, negeri yang baik, negeri yang orang kata apa, aman, damai dan sebagainya. Pelihara lagi Kelantan khususnya, dan peliharalah negara Malaysia umumnya, untuk jadikan negara kita yang terhebat sebagaimana kehebatan yang sudah terserlah dari sudut bagaimana pihak berkuasa, khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia, menangani penularan COVID-19 ini daripada ribuan-ribuan. Hari ini hanya lebih kurang ada 289 sahaja yang masih dirawat di hospital akibat positif COVID-19 ni. Jadi insya-Allah banyakkan doa insya-Allah. Yang seterusnya, doakan agar keluarga anda, keluarga kita semua, keluarga saya dalam keadaan keluarga yang soleh dan solehah. Rumah kita, rumah tangga kita ialah rumah kita, syurga kita insya-Allah. Jadi saya ingat cukup sekadar itu yang dapat disampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Sekali lagi saya amat-amat mengharapkan orang dulu bercinta, kenang daku dalam doamu. Dan kata-kata saya, doaku dalam doa ibu-ibu, kakak-kakak, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian insya-Allah. Wallahu alam. Dan yang terakhir, doakan kesejahteraan negara kita agar terhindar daripada golongan-golongan pelampau, golongan-golongan sentiasa nak mencari keburukan-keburukan kepada kepimpinan dan kenegaraan kita. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah ataupun hidayah kepada mereka agar mereka kembali akur dengan apa yang ada dalam negara kita ni insya-Allah. Dan sentiasa berpuas hati dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah SWT di atas muka bumi Malaysia yang tercinta ni insya-Allah. Wallahu alam. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah dari diri saya sendiri, pucuk paku, ubi kayu. Thank you. I love you all. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah. Menyingkap kembali sirah risalah, mewangi semangat serikan di ummah. Mukminah pertama Sayyidatina Khadijah, qudwah keteguhan wanita solehah. Dia At-Tahirah, hadiah Allah dari rahimnya, zuriat mulia. Hidupnya disanjung, perginya dikenang, wanita terbaik Sayyidatina Khadijah.